Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam integrasi akli dan nakli. Saya Dr. Nuruliza daripada Institut Sains Islam, merangkap Timbalan Pengarah bahagian penyelidikan daripada Institut Sains Islam USIM. Saya mengalu-alukan kedatangan dua penceramah kami daripada USIM, iaitu Dr. Ku Mastura Ku Muhammad Noor daripada Fakulti Perubatan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga Dr. Robiatul Adawiyah daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia, yang akan mengupas topik saya difahamkan daripada buku yang mereka baru terbitkan, iaitu Hikmah Saintifik, Mengapa Malam untuk Tidur dan Siang untuk Bekerja. Untuk siri syarahan sains Islam kita pada pagi ini. Saya juga mengalu-alukan kedatangan peserta-peserta kita pada pagi ini. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada dua penceramah kita hari ini yang sudi meluangkan masa dan sudi berkongsi sebersedikit pengisian daripada buku yang telah mereka tulis ni. Sebelum tanpa berlengah masa lagi lah, saya ingin kita mulakanlah kita punya siri syarahan ini dengan Dr. Ku Mastura dahulu. Mungkin Dr. Ku Mastura boleh kongsi apakah macam mana idea ataupun motivasi yang mencetus kepada penulisan buku ini. Mungkin Dr. Ku Mastura boleh kongsi sikitlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nuruliza. Terima kasih menjemput saya dan Dr. Rabiatul. Sangat berbesar hati sebenarnya dapat diberi peluang untuk share pasal buku ni yang juga merangkumi kajian, sebahagian daripada kajian kami lah. Jadi yang bagaimana tercetusnya tu pada tahun 2018 lah lebih kurang. Betul tak Dr. Rabiatul? Waktu tu kami sama-sama kebetulan tema kami adalah sama, iaitu kajian kami berkenaan dengan biological clock ataupun circadian rhythm lah. Jadi pada waktu tu ada conference di Turki, di Istanbul, Swan. Jadi kami bekerjasama lah dalam writing satu paper lah, circadian rhythm in Islamic perspective. Lepas tu kami rasa macam penting ilmu circadian rhythm ni, sebab Dr. Rabiatul kajiannya berkenaan dengan nakli, apa yang disebut dalam Al-Quran, kitaran siang dan malam, yang mana saya sebelum ni tak dapat full exposure walaupun saya buat circadian rhythm ni dalam thesis PhD saya, tapi saya tak ada insight nakli di situlah. Jadi saya rasa why not kita bersinergi, kita keluarkan satu buku untuk general public, buku umum untuk mereka lebih faham. Sebab ini adalah kita punya rutin harian, jadi rugi kalau kita tak ambil iktibar, sebab ia sangat dekat dengan kita kan. Jadi kalau kita tak ambil pemerhatian tentang kebesaran Allah dan juga kaitan dengan ilmu sains, itu adalah satu yang agak rugilah untuk tidak disikan. Jadi sebab itulah kami tulis buku ni, dan buku ni dah pun diterbitkan oleh PTS Publishing dan ada di online PTS punya website dan juga ada di kedai buku PTS. Ada satu kedai buku dia di Batu Kiri, tak silap saya. Okey. Terima kasih atas perkongsian tu. Mungkin Dr. Roberto nak menambah ke ataupun padahal macam mana tercetusnya gabungan dari sudut akli dan nakli untuk hasilkan buku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri kulli waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Riza dan juga kepada ISI lah atas inisiatif untuk memberi peluang kepada kami berdua dengan Dr. Mastura untuk menjelaskanlah ataupun untuk berkongsi tentang ilmu circadian rhythm. Jadi untuk tambahan kepada introduction tentang tajuk kita pada hari ini, seperti yang Dr. Ku dah cakap tadi, bahawa ia adalah satu sinergi di antara ilmu nakli dan akli. Dan perkara ini pun bila kita lihat dalam Al-Quran, Allah banyak bagi petunjuk tentang malam, tentang siang dan tentang bagaimana kita apa yang kita dituntut lakukan dalam ayat-ayat siang dan malam dalam Al-Quran. Jadi dengan izin Allah jugalah bertemu dengan Dr. Mastura, kita bersinergi, kemudian kita buatlah satu kajian awal lah, boleh saya katakan apa yang kita tulis ni adalah kajian awal. Nanti insya-Allah kita akan perdalamkan lagi untuk jadikan lebih kepada akademik lah berkaitan, sebab dalam kita diri ni kalau Dr. Mastura kata dia satu bidang yang sangat besar dan dia melibatkan banyak juga penyakit-penyakit kan yang berkaitan dengan biological clock ni. Jadi untuk akan datang insya-Allah kalau diizinkan kita akan cuba kupas lagi berkaitan dengan tajuk ini dengan menggabungkan juga antara nasi. Itu sebagai pembahasan. Okey. Terima kasih Dr. Rabiatul. So saya rasa tanpa belengah masa kita boleh mulakanlah perkongsian sedikit sebanyak pasal topik kita, kupasan topik kita pada pagi ini dengan Dr. Mastura dahulu ke ataupun Dr. Rabiatul mula dulu? Dr. Rabiatul boleh start dulu dengan nakli. Okey. Okey, untuk memulakan perbincangan kita hari ini berkaitan dengan tajuk kenapa malam untuk tidur, siang untuk bekerja, dia adalah satu ilmu yang perlu kita fahami, satu ilmu yang sebenarnya dia sama penting dengan ilmu-ilmu lain yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan tajuk ini, dia ada dua kategori ataupun dua part. Satu part nakli, apa yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Kerana apa? Kerana ia berkaitan dengan manusia. Kemudian satu lagi part akli, di mana akli ini adalah kajian yang dilakukan oleh manusia berkaitan kenapa Allah perintahkan begini. Sebab dalam Al-Quran tidak menceritakan secara detail tentang kenapa Allah perintahkan tidur waktu malam, kenapa Allah perintahkan siang untuk bekerja, kenapa diwajibkan begini, kenapa diharamkan begini. Dia tidak diberikan dia punya kepasan secara terperinci. Manakala perbincangan secara terperinci itulah yang perlu kita jalankan, yang mana melalui kajian-kajian akli dan juga bagaimana dengan kajian akli itu juga sebenarnya dia adalah menyahut seruan Al-Quran juga di dalam ayat pertama yang diturunkan, iaitu ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu ayat bagaimana Allah bukan sahaja suruh baca, tetapi Allah suruh kita kaji, kita teliti, kita renung alam ini supaya di sana dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kenapa Allah perintahkan begini dan begini. Jadi untuk tajuk kita hari ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, first kali saya ingin terangkan secara basic bahawa Al-Quran menjelaskan kepada kita ni siapa? Kita adalah manusia. Yang mana manusia ini Allah tuntut kepada manusia dua perintah utama di dunia. Yang pertama adalah perintah supaya menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi bila kata khalifah Allah di atas muka bumi ini, dia memerlukan pemahaman yang lebih jelas bagaimana kita nak mengatur diri kita, bagaimana kita nak melalui kehidupan harian kita. Sebab apa? Bila kita duduk di dunia, kita perlu pastikan kita kuat, kita sihat, dan apa yang kita lakukan itu mendapat ganjarannya di dunia dan juga di akhirat. Dan begitu juga tuntutan kita yang kedua adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata tugas kita di dunia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di samping aktiviti harian kita
kita juga dituntut untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua peranan ataupun fungsi manusia ini Allah nyatakan dalam ayat siang dan malam. Bagaimana Allah jadikan kita duduk di atas muka bumi yang mana dekat atas muka bumi ini terdapat fenomena, iaitu fenomena siang dan malam yang mana hari-hari kita lihat perubahan siang dan malam ini, dan apa sebenarnya mesej yang Allah nak cakap daripada kejadian malam dan siang. Dan itu adalah satu topik yang sangat banyak yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim. Kadang-kadang kita baca Quran, bila kita selak dalam satu dua buku surat, kadang-kadang kita dah nampak dah mesej Allah suruh apa tu tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada malam dan siang. Bahkan bila Allah cerita tentang malam dan siang, Allah banyak gunakan perkataan wa min ayatihi itu dia bermaksud antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bila satu tanda-tanda kebesaran Allah, dia adalah satu ilmu yang sangat besar, satu ilmu yang kita sebagai manusia, kalau kita boleh kaji, kita boleh kaji dengan secara detail, dan melalui kajian inilah Dr. Masura siapkan dia punya PhD dia kan tentang biological clock. Jadi dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang siang dan malam, dia ada banyak mesej. Antaranya mesej utama yang nak dinyatakan bahawa siapa yang menciptakan malam dan siang. Sebab kadang-kadang kita lihat fenomena malam siang ni, kita kadang-kadang kita rasa speechless. Subhanallah, cantik ni malam, cantik ni siang, pertukaran begitu kan. Jadi mesej utama Allah nak kata yang mencipta malam dan siang ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Kemudian bila Allah kata Allah jadikan siang malam, Allah tuntut di sana ada tuntutan dia. Apa tuntutan yang Allah nyatakan dalam di sebalik tuntutan malam dan siang? Maka Allah katakan tuntutannya adalah kamu tidur pada waktu malam, kamu berehat pada waktu malam, dan kamu bekerja di waktu siang. Sebab tu ayat-ayat yang menjelaskan mesej ini sangat banyak dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah An-Naba. Surah An-Naba ayat yang ke-9, kalau tak salah saya. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam itu, kami jadikan naumakum. Naumakum itu makna tidur kamu sebagai subata. Subata ni makna untuk berehat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian kamu. Kenapa digunakan pakaian, nanti kita bincang. Dan juga kenapa dinamakan tidur itu sebagai subat, kita akan bincang sekejap lagi. Kemudian wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan bagaimana Allah kata siang itu Allah jadikan sebagai kehidupan. Jadi ayat-ayat yang seangkatan dengan ini banyaklah dalam Al-Quran. Kalau saya nak sebut semua pun mungkin masih terhad. Ini antaranya, dan di antara ayat lain juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'alna an-nahara nushura. Jadi itu antaranya lah yang boleh saya sebutkan secara sepintas lalu. Tetapi berdasarkan kajian saya, berdasarkan penelitian saya terhadap ayat-ayat tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidur pada waktu malam dan bekerja pada waktu siang, apabila Allah menjelaskan perkataan malam untuk tidur itu, Allah selalu gandingkan dengan perkataan sakana. Sakana ni maknanya kita tinggal menetap, maknanya duduk menetap, maknanya tidak bergerak. Yakni dia punya lawannya harakah. Harakah maknanya pergerakan, duduk al-harakah. Jadi Allah kata malam tu sukun. Sukun tu kena diam, kena tidur, kena rehat, kena duduk rumah. Main tidur lah, diam tu kan. Kemudian dinyatakan juga dalam Al-Quran ciri-ciri malam itu adalah libasan. Libasan ni maknanya apa? Maknanya pakaian. Bila kata pakaian, malam yang Allah jadikan dengan gelapnya, dengan sejuknya, dengan sunyinya, dengan heningnya begitu. Jadi yang sesuai itulah dia pakaian waktu malam, yang mana dia akan mendorong kita untuk tidur. Sebab tu malam tak bising, malam senyap, malam gelap, malam maknanya sejuk kan. Jadi sesuai untuk tidur. Dan Allah juga mengatakan bila dinyatakan tentang malam, Allah katakan adalah ciri-cirinya adalah mustahsin. Mustahsin maknanya dia yang bersembunyi. Maknanya waktu malam memang kita tidur memang bersembunyi, bukan saja manusia, haiwan pun tidur juga. Maknanya masing-masing duduk di tempat masing-masing, menetap dan tidur.
Begitu juga yang menarik dia juga bila kita lihat apabila Allah menceritakan tentang mesej-mesej tentang malam, Allah akhiri tentang ayat-ayat itu dengan mesejnya tidak akan kamu mendengar. Maknanya malam selalu dikaitkan dengan mendengar. Dan nanti kita akan lihat siang, ayat-ayat siang Allah kata Allah kaitkan dengan melihat. Afala tubsirun, afala yubsirun. Maknanya dekat situ ada banyak ayat-ayat tentang apa? Siang dikaitkan dengan melihat dan malam dikaitkan dengan mendengar. Dan kita lihat memang waktu malam adalah waktu tidur. Waktu tidur semua aktiviti tubuh kita akan terhenti, akan maknanya seolah-olah macam kita mati lah. Mati kecil kan kalau dalam Islam. Tidur ini adalah mati kecil. Bila mati kecil, bila kita tidur, semua anggota kita tidak dapat berfungsi melainkan telinga. Sebab tu orang yang tidur dia boleh terjaga apabila dengar bunyi. Tapi kalau orang lalu lalang dalam keadaan senyap, kita tak boleh nak tahu kan sebab apa semua panca indera kita maknanya stop dia punya function dia kecuali pendengaran kita. Sebab tu kisah Ashabul Kahfi dinyatakan bagaimana mereka tu Allah tutup telinga mereka. Fadarabna ala adhanihim. Allah tutup telinga mereka sehingga dengan tutupnya telinga mereka lena tidur selama beratus-ratus tahun. Jadi itu antara ciri-ciri malam yang mana kalau kita lihat ciri-ciri malam ni semuanya adalah mendorong kita supaya tidur. Dan itulah sebenarnya mesej yang Allah nak cakap pada kita. Malam kamu adalah tidur. Bukan malam kamu adalah melepak di kedai kopi. Bukan malam kamu main futsal. Ataupun malam kita melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat kan. Sekarang ni ramai orang malam dia bersukan kan. Jadi itu adalah nanti Dr. Ku boleh terangkan kot bagaimana sukan waktu malam ni kan. Adakah dia selaras dengan biological clock kita ataupun macam mana. Kemudian kita lihat lagi satu fenomena yang amat menggerunkanlah juga kita lihat hari ini. Bagaimana generasi muda hari ni dia dah terbalik dia punya biological clock dia. Malam dia berjaga, siang dia tidur. Mak ayah bangun pagi sarapan pukul 8 kan, pukul 9 dia sarapan pagi masa mak ayah dia makan tengah hari. Jadi ini satu fenomena yang tidak sihat yang mana kita perlu sedapkan masyarakat kita hari ini. Kalau kita nak mengikut tuntutan perintah Allah yang diwajibkan pada kita, malam kita tidur, siang kita bangun untuk bekerja. Jadi sebab tu apabila kita lihat pula ayat berkaitan dengan siang, ayat berkaitan dengan siang ni Allah sebut ciri-cirinya adalah siang ini adalah mubsirah. Mubsirah ni maknanya dia terang. Ataupun dalam ayat lain mubsirah kan, maknanya terang. Terang ni maknanya Allah jadikan siang dengan keadaan yang terang. Bila terang dengan panas, ada matahari, dengan bunyi binatang-binatang, burung berkicau, bunyi bising. Jadi sebenarnya alam kejut kita dah. Maknanya kalau kita lihat tak perlu guna jam loceng. Sebab apa alam semula jadi dah menggerakkan kita. Bangun, bekerja. Bukan tidur kan. Jadi maknanya dekat sini bila malam, bila siang ni dijadikan begitu, dia punya sifat dia, maknanya dia menggerakkan kita supaya kita bangkit dan bekerja. Dan itulah tuntutan yang dinyatakan di dalam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada siang. Dan juga bila Allah sebut tentang siang, Allah juga menyebut di mana pada waktu siang adalah litabtaghu fadlan. Maknanya untuk kamu mencari rezeki, untuk kamu bekerja, untuk kamu mencari rezeki. Dan itulah sebenarnya tuntutan kita waktu siang, terangnya untuk kita bangun, untuk kita bangkit, untuk kita bekerja, untuk kita mencari rezeki, untuk kita berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya sepanjang siang itu kita akan keletihan dan malam tu balik kita akan tidur balik. Seperti mana dia adalah satu tuntutan yang perlu kita lakukan. Dan bagaimana Allah juga ceritakan tentang tidur. Sebab apa tu bila tentang siang malam ni dia berkait rapat dengan tidur. Dan dalam Al-Quran bila Allah cakap tentang tidur, dia bukan datang dalam satu perkataan saja, dia datang dengan beberapa perkataan yang merujuk kepada tidur. Naum tu maknanya tidur. Tapi dalam Al-Quran ada juga Allah sebut tidur itu dengan perkataan subat. Macam tadi saya nyatakan dalam surah An-Naba, waja'alna naumakum subata. Subata ni maknanya mati sebenarnya.
Sebab tu kalau kita lihat dalam bahasa Arab, orang koma dinamakan subat. Pesakit koma, kalau pesakit koma dia dinamakan subat. Subat tu maknanya apa? Dia macam mati, tapi dia tak mati, dia hidup. Sebab itu adalah proses dalam tidur kita pun adalah subat, maknanya kita berhenti. Dia daripada perkataan sabat. Sabat ni kalau orang Israel kan kata sabat ni hari Sabtu lah. Sabtu yang mana hari Sabtu Bani Israel ni hari dia kena stop. Dia kena berhenti buat segala aktiviti, dia kena betul-betul fokus kepada ibadat saja. Itu sebab tu maknanya kalau tidur tu dia kata sebab tu maknanya tidur tu, mana kita stop kita punya aktiviti kita. Sebab masa tidur tak ada orang buat aktiviti waktu tidur adalah waktu kita stop segala-galanya, kita tidur, fokus kepada tidur. Sebab tu dinamakan sebagai subatan. Yang mana dia merupakan macam apa, mati kecil lah, mati kecil. Kemudian dalam buku kita ni pun ada dinyatakan beberapa kalimat tentang tidur kan. Antaranya apa tu, dalam Al-Quran Allah kata juga tidur tu dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat tidur yang biasa tu naum lah. Naum tu Allah kata tidur, maknanya tidur tu malam. Ada juga Allah nyatakan sinatun. Sinatun ni maknanya dalam surah dalam ayat kursi kan, yang mana sinatun ni maksud dia Allah tak mengantuk sekalipun untuk menguruskan hal ehwal bumi alam semesta ni. Allah tak bukan Allah kata tidur, Allah kata mengantuk pun tak. Jadi mengantuk ni pun adalah satu proses untuk tidur sebenarnya. Jadi bila kita lihat sinatun tu dia macam apa? Dia macam mengantuk lah, dia belum tidur lagi kan. Dia masih sedar lagi. Kemudian ada juga dikatakan ayat yang berkaitan dengan naum ini adalah dinamakan sebagai nu'as. Nu'as ni maksud dia dalam masyarakat maknanya mengantuk lah. Kalau dalam kelas pelajar kata anak naksan, aku ngantuk kan, naksan ni maknanya dia mengantuk lah. Tak dengar, kita kuliah dia mengantuk. Jadi mengantuk ni adalah satu proses yang dia lebih dalam lagi daripada proses sinatun. Tadi yang kata sinatun tu dia macam mamai-mamai, tersengguk-sengguk gitu kan. Tapi kalau nu'as tu dia memang dah nak ngantuk, memang dah dah. Sebab tu dalam Al-Quran bila Allah cerita tentang nu'as, Allah ceritakan tentang perang Badar. Bagaimana perang Badar itu adalah satu situasi yang sangat detail lah bagi umat Islam. Di mana ketika perang Badar ni kita lihat bagaimana tentera Muslim kan sedikit bilangkannya dalam 313 orang. Dan itu perang pertama dalam Islam. Mereka pun masih baharu lagi. Jadi Allah datangkan satu perasaan nu'as kepada mereka. Di mana nu'as ni maknanya perasaan dia tertidur, dia terlena sekejap, nu'as. Bila dia terlena, dengan kelenaan itu menyebabkan hilang ketakutannya, hilang dia punya perasaan gemuruhnya, takut nak berdepan dengan peperangan. Jadi itu adalah satu terapi untuk menghilangkannya. Jadi kalau boleh buat kajian memang sangat bagus lah, sebab Allah datang ke perasaan nu'as ini supaya dapat beri ketenangan kepada umat Islam dalam perang Badar. Kemudian Allah nyatakan juga tidur ini sebagai rukut, di mana rukut ini terdapat dalam kisah Ashabul Kahfi. Dia merupakan tidur, dan kalau saya rujuk kepada kamus Al-Quran, Al-Fadhil Quran, maksud rukut ini adalah tidur sebentar. Seperti mana kalau kita lihat Ashabul Kahfi, dia tidur sebentar, tapi maknanya dia tidur dia bukan dia tidur, tapi tidur itu tak terlalu tidur yang dalam sangat, sebab dia tidur dalam tidur sebentar, tapi tempoh dia panjang. Tempoh dia panjang selama 309 tahun. Sebab apa? Sebab ada juga dalam ayat lain dalam Al-Quran bila Allah kata dalam surah Yasin kan tentang kita ni nanti diletakkan marfadina. Marfadina ni maknanya tempat sementara. Orang yang mati diletakkan dalam kubur kan. Dalam kubur tu Allah kata marfadina, tempat tidur. Tapi tempat tidur dalam kubur dia adakah selama-lamanya? Tidak, dia sementara. Bila kata sementara, dia akan dibangkitkan balik. Jadi rukut ini adalah satu proses tidur yang mana dia tempohnya panjang. Manakala ada juga dinyatakan dalam kalimah hujak yahja'un kan. Yahja'un ni maknanya diceritakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang cintakan Allah, kasihkan Allah, dekat dengan Allah ini, antara ciri-ciri mereka adalah mereka malam dia tidur sikit. Dia tidur tapi tidur dia bangkit. Dia macam apa? Dia tak lena sangatlah, tidur dia ada putus-putus, potong-potong kan. Sebab apa? Dia bangkit
untuk menunaikan ibadat tahajud dan juga sebagainya. Manakala yang tadi saya nyatakan subat itu juga adalah tidur yang seperti mana telahnya. Jadi berdasarkan kupasan saya tentang ayat-ayat malam, siang dan tidur dalam Al-Quran, semuanya menggerakkan kita supaya kita mengikut tuntutan Al-Quran, iaitu tidurlah waktu malam dan bekerjalah di waktu siang. Selain daripada itu, banyak lagi ayat-ayat tentang malam siang ni yang mana Allah tunjukkan bukti kekuasaannya. Allah kata Allah pergantikan malam siang dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Itu pun satu benda yang sangat hebat, bagaimana Allah mempersilih gantikan malam dan siang setiap hari. Ada tempat malamnya panjang, ada tempat malamnya pendek, dan semua itu dibahaskan juga dalam ayat-ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam ayat siang malam juga adalah Allah tuntut supaya di sana ada hukum hakam, di sana ada ibadat dan juga sebagainya. Cuma fokus kita hari ini adalah berkaitan dengan tidur. Jadi setelah kita lihat bagaimana terperincinya Allah sebut tentang tuntutan kita tentang tidur dan bekerja waktu malam. Jadi sebenarnya kita kena akur dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Maknanya ini perintah Allah, tidur waktu malam, siang bangun untuk bekerja. Tapi apabila kita tak ikut perintah ni, dia akan menyebabkan berlaku kecelaruan dalam tubuh badan kita yang akan dijelaskan nanti dengan oleh Dr. Kumasura. Sebab Allah perintahkan sesuatu ni, perintah yang Allah perintahkan ni mana solid dah. Mana kita buat je apa yang Allah suruh. Bila kita buat Allah suruh, kita memang akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia segeranya kita sihat, kita tenang, dan di akhirat nanti pahala surga. Jadi itu perintah tu yang kita kena buat kan. Jadi kalau kita petikaikan, kita ingkar, itu yang jadi macam-macam pada diri kita. Kemudian dalam Al-Quran, bila Allah ceritakan semua ni dia dalam bentuk teori. Jadi bagaimana kita lihat praktikal tentang malam dan siang ini, maka kita lihat praktikalnya adalah pada susuk Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, seperti mana kata-kata Aisyah radhiyallahu anha kan, kerana khuluquhul Quran, Rasulullah ni akhlak dia Quran. Jadi Al-Quran berjalan itu nak praktik macam mana Rasulullah punya life, kita tengok bagaimana kehidupan Rasulullah rutin harian ni. Rutin harian Rasulullah memang tidurnya di awal waktu. Maknanya isyak tu kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah, lepas isyak terus tidur. Bukan lepas isyak pergi untuk makan ataupun pergi kedai mamak tu kan, atau pergi cari futsal kan. Maknanya waktu malam tu lepas dia maghrib, lepas dia isyak tu, terus Rasulullah persiapkan diri untuk tidur. Dan waktu tidur pun kita lihat tidur Rasulullah dengan ada kan dia punya adab-adab dia kan, dengan doanya, dengan keadaan diri dia, dengan wuduknya, dengan ada ayat-ayat yang dibacakan hingga akhirnya tidur. Jadi kita situ sebenarnya pun ada banyak juga lah yang boleh kita kaji kan, kenapa Rasulullah tidur dan postur tidur Rasulullah, bagaimana Rasulullah tidur dalam keadaan yang tertentu, mungkin ada penjelasan perubatan di sana kan, bagaimana cara tidur Rasulullah. Dan Rasulullah bangun di satu ketiga ataupun 2/3 malam, Rasulullah bangun untuk menunaikan qiyamul lail kan, qiyamul lail, tahajud dan juga menjalankan aktiviti spiritual, di mana di sana pun ada signifikannya juga. Kemudian bagaimana pagi tu Rasulullah bangun bangkit pagi awal. Bila Rasulullah bangkit pagi awal tu kita lihat Rasulullah subuh kan, lepas subuh tu Rasulullah kan tunggu waktu syuruk. Kita lihat sebab tu kita amalkan apa yang Rasulullah tunjuk kan, sampai waktu syuruk ada solat dia. Kemudian tak lama lepas tu kita ada solat duha lagi. Kemudian barulah Rasulullah jalankan rutin harian dia. Rutin harian Rasulullah kita lihat Rasulullah dia ada kenderaan, dia ada unta, tapi dalam kebanyakan hal Rasulullah banyak guna jalan kaki. Dan bila Rasulullah berjalan, jalan Rasulullah bukan jalan macam pulang petang gitu. Rasulullah berjalan Rasulullah ni dia macam brisk walk, dia jalan laju. Sampai sahabat-sahabat kadang dia tak boleh nak ikut dia jalan. Bukan laju tu maknanya dia salut, bukan salut. Dia jalan laju, yang mana jalan yang jalan yang lah, maknanya orang yang ada vision kan, jalan begitu. Kemudian kita lihat bagaimana aktivitinya, ada solat duha, kemudian waktu peak tengah waktu tengah hari tu ada solat zuhurnya. Dan kalau kita lihat dari segi rawatib ni kan, solat rawatib yang dituntut adalah waktu solat
Zuhur dia kan ada 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas tu kan, maknanya kenapa banyak kat situ tuntutan dia. Dan juga ada hadis yang Sahih menunjukkan apabila solat rawatib sebelum zuhur ni kan, maknanya dia ada signifikan lah kalau kita lihat dari aspek apa perubatan. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana selepas solat asarnya, kemudian maghrib kan, maghrib balik, kemudian malam, dan juga malam kita lihat Rasulullah juga ada dia punya cara dia bila nak tidur. Ada hadis yang sahih menjelaskan Rasulullah tidur tutup lampu. Rasulullah tidur tutup lampu. Rasulullah pesan dalam hadis tu, panggil maghrib dia panggil anak-anak kamu balik kan, tutup pintu, tutup makanan. Tutup makanan tu sampai maknanya tutup makanan, kalau tak ada tudung saji pun maknanya tutuplah walaupun dengan sebatang lidi, tapi dengan Bismillah, dengan nama Allah. Maknanya bila kita letak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita letak tutup makanan tu. Sebab apa? Memang ada hadis lain yang mengatakan bahawa ada satu malam dalam satu tahun tu diturunkan wabak. Yang mana wabak itu yang akan menyebabkan berlakunya wabak pada manusia di dunia. Jadi sebab tu kita makanan kena tutup. Jadi kadang-kadang kita pun bimbang juga kan, sebab kalau kita makan kat luar kita tak tahu macam mana proses penyediaan makanan tu waktu sarapan pagi tu. Kalau kita jual, kalau kita meniaga, maknanya kita kena pastikanlah apa yang kita meniaga jual tu kita tutup dulu, kita baca bismillah supaya tu tidak dia tu dicemari dengan benda-benda yang kita tidak ingini. Jadi secara lebih lanjutnya memang dalam buku ni kita lihatlah disebutkan secara terperinci bagaimana aktiviti Rasulullah. Waktu tengah hari Rasulullah ada buat qailulah kan, tidur sebentar. Kalau kita kat Malaysia mungkin aktiviti qailulah ni dalam waktu bekerja ni memang tak pernah dipraktikkan lah. Mungkin kita buat tinggi dah kan. Tapi kalau kita lihat dalam saya punya penelitian, saya kat Google dia siap sediakan bilik khas untuk napping, day napping ni. Untuk staff dia ada bilik khas yang cantik, yang sedap udara, yang memang suruh tidur untuk day napping. Day napping maknanya qailulah kan, kalau istilah kita adalah qailulah. Dan dia bukan day napping dia dalam sejam, 2 jam, dia dalam 10-15 minit je. Memang itu dipraktikkan kalau ada lihat di luar. Dan banyak juga kajian-kajian yang menjelaskan bahawa dengan fadilat qailulah ni dia punya produktiviti manusia akan semakin meningkat. Dia akan, sebab apa? Itu ada penjelasan nantilah Dr. Masura akan jelaskan. Jadi dan juga di sana kalau kita lihat ayat siang dan malam ni juga dalam Al-Quran yang dipraktikkan oleh Rasulullah, di sana ada puasa. Ada puasa kan, ada hari-hari Rasulullah puasa sunat, puasa wajib. Antara puasa sunat tu puasa Isnin Khamis. Lepas tu puasa hari putih 13, 14, 15. Ada puasa-puasa yang tertentu lah. Yang mana sekarang ni barat tengah excited kan dengan intermittent fasting kan sekarang ni. Itu pun mereka kaji tu, berapa lama kaji kan, kalau kita lihat saintis Jepun yang kaji tentang yeast tu, bagaimana nak menjelaskan bahawa dalam puasa tu ada proses autofagi kan, yang mana kalau kita lihat dia satu proses kajian yang sangat panjang, berpuluh-puluh tahun kan, bukan 1-2 tahun dia makan masa yang sangat panjang. Tapi Allah dah bagi tahu kita di dalam Al-Quran, buat je. Maknanya bila Rasulullah amalkan begini, Rasulullah tunjuk kita begini, buat je. Sebab di sebalik perintah yang Allah nyatakan, Allah tuntut pada kita buat, dia memang untuk kesihatan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kalau kita betul-betul follow. Bukti dia apa? Bukti dia kita lihat Rasulullah sendiri lah. Rasulullah kan sihat. Rasulullah wafat bukan sebab bukan sebab kerana gout ke, kerana stroke ke, sakit jantung ke, tak kan. Kita lihat Rasulullah dia sihat sampai akhir hayat dia. Dan ketika wafatnya Rasulullah pun dalam hadis banyak cerita bahawa uban dia tak sampai 20 helai pun. Yang mana kalau kita lihat dari segi sains ni, uban ini menunjukkan badan tubuh kita dah teroksida kan. Mana ada proses sampai dia beruban kan. Tapi kita lihat Rasulullah dengan seorang Rasul, dengan ketua pemimpin negara, dengan menguruskan rumah tangga, dengan hal ehwal masyarakat, maknanya kerja Rasulullah bukan kerja yang mudah macam kita. Tetapi bagaimana Rasulullah boleh kekal sihat sampai akhir hayat Rasulullah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang mungkin saya boleh share. Kalau nak lebih jelas lagi dalam buku ni adalah dia punya perincian bagaimana Rasulullah kawal emosi dan juga sebagai
sebagainya. Jadi saya bagi peluang kepada Dr. Mastura lah untuk bincangkan juga bagaimana perspektif saintifik tentang apa yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Robiatul. Saya just nak maklumkan kepada peserta yang mendengar syarahan kita pada pagi ini, kalau ada apa-apa persoalan ataupun cadangan ke komen ke, boleh kita akan buka Q&A selepas habis syarahan kita. Tapi sambil itu, kalau ada peserta ni yang nak bertanya, boleh bertanya di ruangan chat juga ya. So saya beri kepada Dr. Kumasura lah untuk sambung syarahan kita. Dr. Kumasura mungkin boleh mute. Okay. Sorry, saya termute. Okay, saya sambung sikit lah tentang circadian rhythm daripada perspektif sains. Saya ada beberapa slide yang saya nak share. Boleh ya? Boleh. Sekejap Sharing. Okay, boleh nampak tak? Tapi dia ada... Boleh nampak. Saya buat slide show tapi macam bukan slide show punya mode ni. Tak apa Okay. Boleh? Okay. Boleh. Jadi ini adalah muka depan buku saya dan Dr. Rabiatul, Hikmah Saintifik, Mengapa Malam Untuk Tidur dan Siang Untuk Bekerja lah. Buku ni dalam 130 muka surat rasanya. Jadi ada beberapa topik lah, ada 5 ke 6 topik. Saya topik perspektif sains hanya satu chapter di belakang. Jadi saya nak define sikit lah circadian rhythm ni apa kan. Dia berasal daripada perkataan Latin, circa tu maksudnya around, dim tu is the day, so around a day. Dia sebenarnya menceritakan circadian rhythm ni sebenarnya adalah kita punya behavior, kita punya kelakuan kita dan juga kita punya parameter fisiologi. Contoh macam kita punya degup jantung, tekanan darah, paras gula dalam darah, paras hormon kita, itu adalah parameter fisiologi kita. Dan juga behavior kita lah, kita makan, feeding time kita, bila kita nak tidur, bila kita nak beraktiviti. Dan ini adalah dalam bentuk kitaran. Kalau kita plot graf apa yang kita buat tu setiap hari, consistently kita plot lah every hour apa yang kita buat, kita akan nampak satu pattern yang sangat konsisten. Dan dia konsisten. Kita nampak ada satu patterns, itu berbentuk cyclical lah dalam tempoh 24 jam. Jadi display a length of approximately 24 hours. Mungkin kita tak perasan tapi sebenarnya itu adalah rutin kita lah basically dalam tempoh 24 jam. Jadi apa yang menarik tentang circadian rhythm ini ataupun komponen utama dia itu kita punya biological clock lah, kita punya jam biologi tu. Rhythm ini persis. Maksudnya dia kalau kita duduk dalam gelap pun itulah rutin kita. Maksudnya bukanlah itu rutin kita. Maksudnya dia merujuk kepada sel-sel lah dalam badan kita kan. Persist in the absence of external stimuli. Maksudnya rhythm ini lebih kepada fisiologi lah. Contohnya blood pressure kita kan, ada naik, ada turun, tapi ada waktu-waktu tertentu, the time of the day dalam masa 24 jam itu. Mungkin blood pressure kita akan start akan rendah pada waktu malam. Bila waktu pagi blood pressure kita akan start to rise sebab kita dah start nak beraktiviti kan, nak keluar rumah apa semua kan. Tapi walaupun kita berada tanpa sebarang stimuli, benda tu persis, benda tu sentiasa ada. Dia macam ada internal timekeeper kat dalam badan kita ni yang set supaya blood pressure kita macam tu. Jadi the internal timekeeper itu adalah kita punya jam biologi lah, biological clock kita. Tapi yang menariknya juga, dia boleh di-entrain by external factors. Maksudnya ada benda-benda daripada luaran yang boleh mempengaruhi rhythm ni. Dia boleh mempengaruhi, maksudnya dia boleh awalkan, dia boleh dan dia boleh shiftkan masa dia nak naik turun tu. Dia sangat fleksibel.
Okay, sebab apa benda ni penting? Okay, circadian rhythm ni sebenarnya adalah penting untuk optimizekan kita punya survival. Kita punya survival setiap hari lah. Jadi bila kita tahu hari ni sekarang ni adalah waktu siang kan. Jadi badan kita tahu waktu siang apa yang badan kita perlu buat. Waktu pagi paras kortisol kita makin menaik, jadi kita memerlukan tenaga, jadi blood sugar kita mungkin makin lama makin naik kan sebab kita nak guna energy. Jadi ia sangat predictable dan ia sangat penting untuk survival. Waktu malam pula macam Dr. Rabiatul cakap tadi adalah waktu untuk rehat, waktu regenerasi sel. Okay? Hormon lain pula yang akan meningkat, hormon melatonin pula akan meningkat. Jadi dia bantu kita untuk regenerate di waktu malam. Okay, ini penting untuk kita punya survival. Okay. Macam saya cakap tadi ya, kita ada patterns. Kalau kita plot setiap jam aktiviti kita ataupun emosi kita ataupun paras konsentrasi kita, alertness kita atau apa-apa saja parameter fisiologi kita, even kita punya daily activity kita, memang kita akan nampak satu patterns. Okay, akan berbentuk macam menaik, okay, dan menurun dan akan menaik balik. Okay, peak, a trough and a rebound. So kajian sains tentang chronobiology ni bermula dengan pemerhatian seorang bukan saintis lah, dia astronomer Perancis. Dia duduk dekat tingkap kan, dia tengok satu pokok ni, nama dia Mimosa pudica. So semua orang kenal lah pokok ni kan, pokok semalu. Okay, dia nampak pokok ni daunnya dia buka daun tu mengembang di waktu pagi. Okay, bila malam daun dia menguncuk. Okay, siang dan malam begitulah dia punya sifat dia. Jadi dia saintis astronomer ni rasa macam pokok ni mungkin ada bereaksi dengan external stimuli lah, which is the sunlight lah kan. Jadi dia pun kata mungkin sunlight yang menyebabkan dia bertindak macam ni lah. Maksudnya siang hari ada cahaya matahari, dia buka daun dia, malam tak ada, dia tutup. Jadi dia nak membuktikan dia punya observation tu, jadi dia letakkan pokok ni di dalam ruang yang tak ada cahaya, di dalam almari, tutup kan. Tapi the next morning bila dia intai sikit, walaupun memang tak ada, dia dah seal, cupboard tu dia dah seal, still macam tu sifat dia. Jadi ni yang menunjukkan tadi sifat internal clock kita tu. Maksudnya dia sentiasa ada, persist. Maksudnya even though tak ada rangsangan luar, itulah kita punya fitrah kita. Itulah fitrah dia. Di waktu pagi macam ni dan waktu malam begitu. Okay. Ini adalah contoh body clock mechanism. Dia punya diagram agak busy sikit lah, tapi saya nak tunjukkan kat sini sebenarnya kita punya jam biologi yang paling utama terletak di belakang mata kita. Kenapa dia dekat sangat dengan mata? Sebab stimulus yang utama yang nak bagi tahu kat badan kita ni, this is daytime. Ini adalah waktu siang. Macam mana badan kita nak tahu? Jadi dia kedudukannya di hypothalamus, satu bahagian otak di betul-betul belakang mata. Jadi di bahagian jadi bila waktu pagi kita buka mata, okey, dan rangsangan cahaya masuk dan dia terus bagi input tu kepada master clock. Okey, nama dia SCN tu lah, ada nama nukleus dia, suprachiasmatic nucleus. Jadi dia dah bagi tahu, okey, ini adalah cahaya matahari dah masuk. Okey, ini adalah siang. Okey, time of the day. Jadi master clock kita di brain, di bahagian otak. Tapi dia akan bagi signal kepada organ-organ seluruh badan lah, suruh buat kerja lah bila siang kan. Maksudnya waktu tu heart rate kita mungkin akan naik sebab kita dah siap-siap nak pergi kerja, nak berjalan. Lungs kita, kita punya pernafasan, kita punya lung function pun dah start untuk naik kan. Pagi-pagi dia low, bila dia macam dalam keadaan rehat sikit, tapi bila dah towards the evening, towards the afternoon, dia start to peak. Maksudnya kita pernafasan kita makin lama makin efektif lah sebab kita dah start nak bekerja kan. Dan fungsi hati pun dah start untuk bekerja kan, sebab kita nak makan, nak sarapan. Jadi dia dah bagi signal dah kepada semua jam-jam yang berada dekat organ-organ yang lain. Jadi dalam setiap sel kita ni memang ada clock, memang ada internal timekeeper. Okay. Jadi sel-sel yang ada dekat selain daripada otak ni, selain daripada master clock, kita panggil dia peripheral clock. Peripheral clock. Jadi jam utama tu dia bagi signal lah dekat yang lain-lainnya tu supaya bekerja sebab hari siang. Okay.
Jadi light dark cycle ni maksudnya kitaran siang dan malam lah. Jadi rangsangan paling utama kepada kita punya master clock adalah cahaya matahari ataupun the primary cue giver. Okey, adalah cahaya matahari. Tapi apa yang berlaku macam Dr. Rabiatul cakap tadi, kita punya society sekarang ni dah jadi 24 hour society. Kita dah macam waktu malam pun kita the light is there, artificial light is there. So kita dah ada light pollution lah, kita boleh cakap kat mana-mana aja ada lampu. Okey, mungkin kat kawasan pegunungan ajalah ada cahaya natural, cahaya bulan kan. Tapi kita ada cahaya lampu, artificial light. So artificial light ni pun dah sebenarnya memberi conflicting input kepada kita punya master clock. Sebab tu waktu malam Rasulullah suruh tutup lampu, Rasulullah berpesan adab tidur tidur dalam keadaan gelap. Jadi sebab kita punya hormon melatonin sangat sensitif kepada kehadiran cahaya. Bila cahaya ada, walaupun dim, dia akan menyebabkan rembesan tu terbantut. Jadi tak maksimum, tak efisien lah. Tak paras dia tak sampai peak dan kita mungkin ada masalah nak initiate waktu tidur dan ada masalah nak tidur lah, tidur pun tak nyenyak. Okay, so the most entraining signal cue giver kepada master clock kita adalah sunlight lah, cahaya matahari. Ni contoh kita punya parameter yang ada tadi saya cakap consistent rhythm tu kan. So cuba tengok yang garis putus-putus tu apa. Kita punya body temperature. So waktu pagi waktu kita tidur, putus-putus ni apa? Hormon yang meningkat peak waktu kita tidur tu adalah hormon melatonin kan. And then body temperature kita dia tidak berkadar langsung lah, dia terbalik. Okay. So ini adalah bentuk dia punya rhythm tu lah, cycle dia. Ada naik, ada turun dan ada naik semula. Ini pula adalah cognitive cycle. Ini saya nak highlight sikit lah, kita sebenarnya kalau kita perasan, kita punya cognitive function kita kalau kita rasa mula-mula pagi kita akan rasa sangat energetik kan. Pagi-pagi kita boleh buat kerja, boleh fokus waktu pagi kan. Tapi bila towards tengah hari pukul 12 kita dah start go south as the time reaching the midday. So tapi selepas afternoon break kita dah okay balik. Okay, kita regain kita punya energy dan start performing again. So in another word, kita punya cognitive ability ni memang tak remain static. Okay, throughout the day. Okay, so it's in the rhythm lah sebenarnya. Sebab tu waktu tengah hari itulah signifikan Kailulah tu tadi, okay, midday nap. Waktu kita punya circadian low, waktu kognitif kita dan energi kita memang tengah deep. Waktu itu adalah perfect time untuk kita restore dan kita rehat sebentar. Okay. So adalah banyak kajian yang menunjukkan attention, kita punya attentional capacities ni sebenarnya memang deep dekat tengah hari ni. Okay. Contohnya macam ada test score, ada research tengok pada test score 2 million Danish public school children dia tengok evaluate score kanak-kanak ni dan dia at the different time of the day. Maksudnya bila exam tu dia ambil pada waktu tertentu, dia akan comparekan dia punya test score tu. Contoh so dia nampak interesting correlation lah, dia punya result tu menunjukkan student yang ambil test pada waktu pagi score higher than those yang ambil exam tu during the deep time tu, pada waktu tengah hari. Kan? So memang during the deep phase memang ada impact daripada performance kanak-kanak ni. Sama juga dengan ada satu research lagi yang dia evaluate relationship lah antara time of the day dengan anesthetist punya clinical performance. So dia tengok kat sini apa yang dia dapati, increase incidence and error, okay, in the late afternoon compare pada waktu pagi. Bila waktu afternoon tu dah deep kan, jadi tend to do more errors lah due to probably fatigue dan juga circadian low yang macam saya cakap tadi lah. Jadi kalau perasan errors in incidence ni memang berlaku pada deep phase.
Okey. Ini tadi Dr. Rabiatul cakap tentang Khailulah kan. So day napping ni, Khailulah ni memang diamalkan oleh culture yang lain jugalah. Bukan tapi dalam Islam memang Rasulullah amalkan dan para sahabat juga amalkan. Okey. Jadi kajian menunjukkan kalau tidur waktu optimal untuk tidur sebentar di tengah hari adalah dalam 20 minit. Okey, 20 minit. Tak boleh lama sebab kalau kita napping ni, kalau kita do it right, memang dia boleh boost kita punya productivity and boost the mental health. Kalau kita buat tak betul, memang kita boleh tidur dan tidur teruslah, ke laut lah kan. Sambung tidur. Sleep on the job. Okay. So kita nak kena tahu setengah orang dia tak nak napping tau Liza. Dia sleep on the job. Tak nak lah kan. Macam okay, it's a waste of time. Okay, napping ni baby je kan. So if it's done right, memang boleh improve cognitive performance kita, improve productivity kita and alertness. Tapi lepas ni kalau nak bawa bantal ke office tak apalah kan, tapi kena buat dengan cara yang betul. Okay. So, macam mana cara nak nap dengan betul? Okay, ada sikit tips dekat sini kan. Okay, kita ambil the benefit of the daily rhythm. Okay, sebab kita memang tak boleh nak buat bekerja secara terus. Okay, kalau tak ada sangat masa, memang kalau tak ada sangat masa, ambil hari yang memang kita betul-betul rasa memang kena break. Ambil satu hari kalau betul-betul memang tak ada masa sangat untuk break lah kan. Ambil satu hari untuk buat benda ni kalau tak boleh nak buat setiap hari kan. So how do we nap matters. Jadi kita kena find masa deep kita tu waktu bila lah. Okay. Jadi nap ni dia punya cara, dia tak boleh tidur sekejap je. Maksudnya dalam 7 ke 10 minit tu dia tak sebenarnya dia tak dia bukan power nap lah. Waktu tu kita masih dalam keadaan nak tidur tak tidur dan kita masih aware kan. Jadi 7-10 minit tak boleh. Kita kena set for 20 minutes. Tapi jangan set sampai 1 jam. After 20 minutes sebenarnya kita dah masuk dalam fasa sleep inertia. Maksudnya bila kita perasan kalau kita dah masuk ke fasa lebih 20 minit ni, kalau kita tidur terlebih tidur, kita bangun tu kita rasa groggy, rasa letih, and then tiba-tiba and then sambung balik lah. Tapi tak boleh kita memang kena set betul-betul 20 minutes for nap. Okay, adalah juga beberapa tips yang saya baca. Kalau kita nak nap, sebelum nap tu kita drink coffee. Macam mana nak drink coffee macam nak tidur kan? Tapi dipanggil cappuccino. Maksudnya drink a cappuccino ada dalam satu cup tu dalam 200 mg caffeine. Tapi bila kita set the time 20 minutes, maksudnya masa tu caffeine belum kicks in lah, belum berada dalam bloodstream. Jadi bila time kita nak bangun tu dia dah start to kick in dan kita start to kita panggil alert lah lepas tu. Bangun tu kita terus alert lah. Maksudnya bangun tu just in time kan. Jadi itu contoh-contoh benefits kita nap lah sebenarnya. Tapi memang betul kena make kita punya surrounding tu peaceful lah. Kena cari tempat yang sesuai kan. Tapi kalau memang boleh nap ke tengah huha-huha pun memang bagus lah kan. Jadi untuk make it a habit kita kena repeat lah consistently. Okay. Apa lagi ya? Okay, ini tadi sebab apa kita kena tahu kenapa kita kena kerja waktu siang dan kenapa kita kena tidur waktu malam. Tadi kalau kita macam contoh yang saya tunjuk kat sini, shift workers lah, we doctors, so memang kita orang memang macam ni lah sleep, kita orang berterabur akan tidur dekat mana-mana yang boleh tidur. Jadi memang ability untuk fokus dan buat keputusan especially keputusan yang melibatkan nyawa itu memang bahaya Kita tak boleh nak fokus dan kadang-kadang tak boleh nak fikir dengan alert, kita tak boleh alert dengan perkara-perkara tu. Jadi dan nak buat prosedur pun sometimes dia automated tapi sometimes memang tak boleh fokus. Jadi ni sangat bahaya lah, especially kalau shift workers memang kena bagi rehat dan bagi masa untuk recover daripada bila dah out of sync dia memang kena bagi masa untuk dia reset balik dia punya biological clock dia. Okay, dan sama juga kalau kita punya circadian rhythm ni lari, especially kita panggil circadian disruption atau circadian dyssynchrony lah. Contoh macam orang kerja shift work ni dan juga orang yang selalu travel kan.
travelers frequent travelers yang cross continent yang memang akan sentiasa experience jet lag kan bila sampai satu tempat tu. Sebenarnya bila kita tak sync, badan kita tak sync dengan kita punya environment. Contoh bila kita dah pergi daripada Malaysia kita pergi UK kan, tapi memang kita sana sini jadi kita punya badan tu waktu tu dalam kita punya internal clock masih waktu siang. Maksudnya waktu yang memang badan kita patut bekerja kan. Tapi dekat sana waktu malam ataupun vice versa. Jadi dia conflicting. Sebenarnya in a long run, long term effect dia adalah kepada ini adalah macam studies dia associatekan banyak findings yang dia associatekan increase incidence of metabolic diseases ataupun penyakit-penyakit metabolik contohnya obesity di kalangan pekerja-pekerja shift dan juga di kalangan inilah orang yang memang dia tak sync siang malam dia. Okey, macam high blood pressure dia akan dapat ada juga increase incidence of tumor, certain tumor predisposition kalau long term dan juga diabetes, hypertension, stroke, heart attack. Itu jadi kalau tak sync dengan environment. Okey. Jadi saya rasa yang ni last slide saya. Seberingkaslah. Jadi kalau ada soalan boleh mungkin kita boleh entertain soalan lah. Okey. Terima kasih Dr. Kumasura atas perkongsian yang sangat menarik dari aspek sains. Saya buka the floor for questions and inilah comments lah ataupun apa-apa sharing daripada peserta kalau ada. Baik, Assalamualaikum. Salam. Boleh. Mak Hazan cakap saya nak tanya soalan. Okay. Saya dengar alhamdulillah lah, very good sharing, thank you very much. Dan banyak juga sebab saya dengar ni sebab melibatkan sekolah anak-anak lah kan, anak kadang di sekolah dia orang setkan masa untuk qailullah sebagainya. It's a good practice yang diterapkan pada budak dan juga mungkin pada kita. Namun this is my from layman observation, dalam Islam yang saya nampak, dia konsepnya adalah before we fight ataupun we train ourselves to be disciplined in sunnah lah, perkara-perkara yang dianjurkan untuk kita buat. Kita juga perlu cari jalan untuk mengurangkan perkara-perkara yang wajib untuk kita elak, yang memudaratkan. That's the basic concept lah. Contohnya, kita punya gila nak bersedekah, in the same time kita nak membazir duit. So better for us to stop membazir duit. Jangan jadi kawan kepada syaitan dan ambil bahagian yang kita dah save daripada bazir duit tu, kita mula infak. That's the way of how Islam work lah. It is balance situation. So dalam konteks ni yang saya nampak to my kids lah, ada 4 boys kat rumah ni. Qailullah sometimes bagus, saya tak pasti macam mana. Sebab kita pun sebagai parent kita tak nampak dia orang ni sangat efektif belajar pagi ke petang ke, buat budak-budak maybe dia punya energy dia sangat bagus kan. 24 hours. Namun begitu permasalahan dari segi pengurusan I'm talking dari segi dia dengan gadget contohnya kan. Kita letih main gadget apa semua tu, benda tu sometimes bila tak diuruskan dengan baik, qailullah pun bagi saya doesn't helpful. Contohnya mungkin kita kena ada konteks bila kita cakap tentang qailullah ni, kita juga kena cakap tentang setiap insan tu perlu mengurangkan benda-benda melihat ataupun menguruskan panca indera dia yang meletihkan secara tidak langsung. Hidup secara healthy, comprehensively mengikut sunnah Rasulullah, dan barulah qailullah tu dengan whatever scientific exercise yang dianjurkan boleh memberikan impact yang paling optimum. Jadi saya nak tanya soalan saya, macam mana nak balance antara masalah keletihan mata dengan gadget, to be specific, boleh ke handle masalah tu dengan qailullah secara efektif? Thank you very much. Okay, terima kasih Dr. Mahzan. Mungkin panel kita Dr. Roberto ataupun Dr. Kumas nak cuba kupas bagi pandangan. Kalau nak
mata sebenarnya ni doktor mata lah paling Dr. Azlina ke dia boleh jawab ni. Memang kalau kanak-kanak sebab lagi memang dia mengganggu sebenarnya circadian rhythm kanak-kanak punya biological clock dan mengganggu tidur dia sebenarnya gadget ni. Bukan kita saja. Screen ni yang saya cakap ni especially kanak-kanak sebab dia punya lens atau dia punya kanta mata tu lagi translucent. Jadi kesan daripada blue light daripada gadget tu sebenarnya dia tak ditapis, dia terus kepada otak. Jadi dia sebenarnya mengganggu sleep wake cycle dia dan dia juga mengganggu tidur dia dan mengganggu konsentrasi dia lah. So budak-budak kalau tak tidur kita boleh tengoklah kesan dia dari segi dia punya behaviour apa semua tu. Jadi dia disiplin lah, basically disiplin dan letak put a time untuk betul-betul away daripada gadgets tu berapa jam dan untuk tengok tu dalam masa berapa lama. Kalau saya, ini secara personal saya boleh ni lah, mungkin Dr. Rabia tu boleh tambah sikit. Tapi kesan gadget kepada masa tidur memang sangat sangat signifikan, especially pada kanak-kanak. Dia memang akan melambatkan fasa tidur dia. Dia akan cahaya blue light tu memang akan terus sebab dia punya lens tu very translucent. Dan akan beri kesan kepada secretion hormon melatonin tu lah. Jadi dia tak cukup tidur dan dia akan mungkin ada some behavioural problems in the next day. Dan juga akan ganggu dia punya konsentrasi dalam kelas. Dia akan ngantuk lah. Okay? Ngantuk dan dia akan probably manifest in other things jugalah. Tu jawapan saya. Okay, Dr. Robiatul ada apa-apa nak tambah ke? Berkaitan dengan soalan Dr. Mahzlan, sebenarnya yang layak jawabnya adalah doktor perubatan lah kan, sebab dia berkaitan dengan mata. Cuma mungkin kalau saya nak tambah sikit berkaitan dengan pembacaan saya semasa saya buat baca tentang circadian rhythm ni. Ada satu buku karangan Dr. Zainah Mokhtar. Dia menjelaskan bahawa malam tu pun bila kita tidur tu dia kata memangnya perlu bergelap. Gelapnya tu macam kalau kita memang tak payah lampu lah, tak perlu lampu. Dan dia kata antara gangguan yang akan menyebabkan kita punya tidur tak betul ataupun tak akan menjadi sempurna bila adanya cahaya walaupun cahaya daripada handphone. Kita kadang nak tidur kita pegang handphone. Jadi kan sebenarnya dengan cahaya tu pun dia kata sebenarnya dia dah mengganggu kita punya proses tidur. Dan berkaitan dengan ini saya bukan pakar mata lah, saya cuma cakap berdasarkan saya punya pembacaan. Cuma dalam Islam kalau kita lihat satu konsep yang Rasulullah SAW nyatakan dalam hadis beliau bahawa tidur ni kan dia tak ada, kalau kita tengok bahagian orang yang kaji tentang tidur ni kata kalau dewasa kena tidur 8 jam, kena tidur 6 jam kan. Tapi kalau Rasulullah sebab pernah berlaku satu ketika isteri Rasulullah dia nak tahajud, dan bila dia nak bertahajud tu badan ni dah tak boleh dah nak bawa ataupun dah terlalu mengantuk, terlalu letih untuk tahajud. Maka dia letaknya tali dekat tempat dia tempat solat tu. Kemudian dia gantung maknanya dia macam dia gantung masuk dekat tangan dia supaya tidak jatuh ketika bertahajud. Dan keadaan ini dilihat oleh Rasulullah. Saya tanya siapa yang letak tali ni, apa tali ni, tali ni untuk apa? Lepas tu dia jawablah bahawa tali ni adalah isteri Rasulullah yang kita gunakan untuk solat kan, bertahajud. Maka Rasulullah kata apa? Kalau ngantuk tidur. Dan bila dah segar bangun. Jadi kalau kita lihat daripada konsep ni, maknanya tidur ni dia berbeza ikut individu. Maknanya kalau kamu rasa sangat ngantuk, tidur. Dan bila kamu rasa segar, dah hilang ngantuk tu, bangunlah, bangkitlah balik. Dan Qailullah ni, kalau tengok dalam hadis-hadis Rasulullah, masa Qailullah ni adalah masa waktu Zuhur lah. Sama ada riwayat mengatakan selepas Zuhur ataupun sebelum Zuhur. Maknanya dia dalam kategori timing waktu, maknanya dia punya ni adalah waktu Zuhur. Sebelum atau selepasnya itu
itulah waktu waktu yang sesuai lah untuk Sailullah. Dan kalau kita tengok pun, kalau macam dekat sekolah pun, kalau ibu sekolah anak saya pun dulu awal-awal dulu memang dia buatlah timing Sailullah tu sampai satu peringkat bila dah subjek banyak kan memang tak boleh nak stop lagi, maka dibuat lah hazaf ataupun buang Sailullah tu. Tapi bila juga dia jadi lebih letih, lebih penat menjadikan kita tak ada produktiviti. Wallahualam, tak ada produktiviti. Okey. Terima kasih Dr. Robiatul. Mungkin ada apa-apa soalan ataupun pandangan ke daripada peserta kita hari ini? Assalamualaikum Liza. Salam Dr. Faizul. Okey. Terima kasih. Saya rasa topik yang sangat bagus. Siang untuk bekerja, malam untuk tidur. Terima kasih kepada speakers Dr. Kumasturan dengan Dr. Rabiatul Adawiyah. Yang pastinya tujuan utamanya untuk kita mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat lah. Ya. Cuma saya ada beberapa persoalan lah yang perlu dirungkaikan sama ada oleh Dr. Rabiatul ataupun Dr. Kumastura berkenaan dengan topik yang sangat bagus ini. Kita tahu dalam Islam antara ciri-ciri orang yang beriman itu disebutkan banyak kali dalam Al-Quran, iaitu pada waktu malamnya sedikit tidur. Ya, seperti mana yang kita tahu, modern science menyatakan malam itu malam yang bagus untuk tidur dalam 8 jam, 6 hingga 8 jam katakan. So bagaimana untuk kita tallykan saranan malam itu tidurnya sebentar, tidurnya sedikit bagi orang Islam. Okey, itu satu. Mungkin saya tanyakan yang ini dulu kot. Sebentar saya try nak recall saya punya soalan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Dr. Faizul. Ya, panel kita boleh bagi komen. Saya Dr. Surat dulu kan? Dan satu lagi saya baru dapat recall. Macam mana kita boleh associatekan dengan sebab tidur itu dia ada berfasa, dia ada complete cycle. So macam mana kita nak associatekan dengan tidur yang sebentar itu dengan sleep cycle yang bagus. Terima kasih. Okey, saya boleh jawab soalan pertama tu dululah. Soalan pertama Dr. Faizul tanya tadi, ada tak waktu sains cakap waktu tidur memang 6 to 8 hours. Tapi orang Muslim yang sedikit tidurnya. Jadi saya ada juga baca dalam dalam kajian-kajian yang saya buat ni ada terbaca dan juga baru-baru ni saya ada membaca satu buku tulisan Daniel H. Pink. Dia tulis pasal circadian rhythm sahaja. Tajuknya When, bila. Banyak orang tulis buku What, How. Okay, what ialah how to do this, how to do that, and dia tulis buku pasal when. Jadi basically tentang time lah, timing. So dalamnya ada dikongsikan tentang sebenarnya tadi saya cakap tentang kita punya biological clock, jam biologi kita ni sangat unik. Dia sebenarnya owner dia kita lah. Okay, dan dia badan kita. Jadi dia akan ikut kita punya walaupun dia sebenarnya adalah cyclical dan cycle tu mungkin dia akan ada fasa menaik turun. Maksudnya apa proses-proses biologi yang berlaku dalam badan tu memang fasa dia ada naik turun dan naik semula kan. Tapi dia bergantung kepada macam mana synchrony dengan environment orang tu. Mungkin dia akan sentiasa adapt. Dia very flexible, dia sangat anjal. Maksudnya dia highly adaptable dan predictable lah. Okay. Jadi kalau orang tu sebab dia bergantung, kalau kita nak cakap orang ni waktu yang paling bagus untuk fokus adalah early morning. How about orang yang memang dia punya jenis yang memang jenis boleh fokus waktu malam. Contoh siapa? Adalah mungkin ada setengah orang yang memang jenis yang owl person. Ini adalah chronotype yang kita panggil chronotype. Maksudnya bergantung kepada morningness, eveningness ataupun yang berada di tengah-tengah. Kita ni apa? Kita ni adalah morning person ataupun night person. Okay?
Kebanyakannya ikut bell shape lah, normal distribution. Kita ni third bird, kita tengah-tengah. Okay? Kalau Lux tu dia early morning punya orang, dia akan bangun awal pagi, dia tidur sikit, dia akan bangun awal pagi dan dia akan sangat produktif time-time waktu orang semua tidur, waktu tu dia sangat produktif. Owl ni pula dia terbalik lah, okay? Di other extreme, tapi kita adalah third bird, kita di tengah-tengah, kita yang memang ikut normal punya cycle lah. Jadi kita kena tengok chronotype kita dan kita punya biological clock ni sangat fleksibel, sebab itu is the actually adalah tanda kebesaran, the sign of mercy of Allah. Dia sangat fleksibel, dia ikut kita. Kalau kita rasa 3 jam dan qiyamul lail itu adalah rutin, jadi itulah yang terbaik untuk Muslim tu. Tapi ada juga Muslim yang tak mampu nak bangun malam. Memang mungkin ada faktor-faktor lain lah. Macam saya susah lah ada baby. Semua kadang terbangun juga, tapi bukan untuk qiyam, untuk buat susu. Jadi maksudnya diganti dengan yang lain. Okay, diganti dengan yang lain. Macam Dr. Hazan cakap tadi, sedekah atau mungkin Qailullah. Okay, jadi banyak sunnah lain dan banyak amalan-amalan lain jugalah sebenarnya. Jadi kita walaupun sains cakap macam tu, tapi ialah bila kita tengok dalam Al-Quran cakap macam Dr. Rabiatul cakap tadi kan, ngantuk tidurlah, jangan lawan fitrah kita. Kalau kita dah grogi sangat tu, kenapa kita nak melawan keletihan badan kita kan? Walaupun waktu tu is our body. Jadi kita memang kena tidur, kita tidur walaupun odd hours. Kalau kita letih, kita tidur. Apa soalan kedua tadi? Soalan kedua tadi apa? Soalan kedua mungkin kita boleh kaitkan dengan seperti mana yang Quran anjurkan untuk kita malam itu tidur ini sebentar. Kita kaitkan dengan sleep cycle yang kita tahu secara saintifik. Seperti mana macam kita ambil Qailullah itu, to my understanding 20 minit itu maksudnya kita punya cycle untuk tidur tu complete. Fasa itu dah complete. That's why kalau kita tidur lebih 30 minit, katakan 35, dia tak complete, so badan kita tend untuk tidur kembali sebab kita terjaga pada waktu cycle yang tidak complete lah. Itu saya punya pemahaman. So mungkin kita boleh tallykan tidur yang sebentar itu dengan penemuan saintifik berdasarkan kitaran tidur kita. Saya ambil ni sebagai cadangan yang bagus sebab saya pun tak ada cover class lagi yang cakap kata non-REM and REM sleep tu waktu malam macam waktu yang memang sesuai, tapi mungkin boleh ambil examples yang optimum time untuk tidur yang macam kajian jalankan dia orang buat yang 7 minit, 10 minit ada efek on performance ke tak ada. Tapi 20 minit is the optimal. Tapi kalau dah 30 minit orang akan jadi grogi. Jadi mungkin boleh ini ada satu cadangan yang baik dan boleh dilihat dari segi probably kita nak new research or future research, ataupun boleh juga look for mungkin dah ada research tertentu lah. Okay. Dr. Rabiatul nak menambah ke atau? Boleh ke tambah sikit memang kalau kita tengok dari secara amnya, malam itu untuk tidur dan siang itu untuk bekerja. Dan bila saya baca buku daripada Dr. Zainah Hafsa, dia bagi tahu, dia kata waktu malam tu pun dia ada fasa dia kan, fasa biological reset dengan fasa psychological reset. Maknanya fasa biological reset tu yang daripada awal tu lah, daripada lepas isyak tu kita tidur sampai kepada 2/3 malam, dan 2/3 malam tu lah sebenarnya bila bangkitnya seseorang untuk bertahajud, maka di situ ada psychological reset. Bagaimana dalam Al-Quran kita lihat Allah memuji kan golongan orang beriman yang bangkit pada malam hari, yang mana tidurnya pun dalam yahja'un tadi tu kan, yang mana tidur sebentar-sebentar untuk dia bangkit, untuk dia bangun tahajud, qiyamul dan sebagainya. Di sana cara kaedah bila dia bangun tu pun, kalau dari perspektifnya lah, saya buka tafsir kajian juga daripada perbahasan ulama, memang 1/3 malam tu memang bangun, dan bangun itu tidak memberi efek pun pada kesihatan. Bahkan dia Allah angkat darjat golongan ini ke darjat maqaman mahmudah, iaitu
satu darjat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dipuji tu maknanya dia membawa satu kesan yang sangat positif lah pada diri manusia. Kemudian kalau kita lihat pun dalam contoh agama lain kan, kalau macam orang Buddha kan, dia bila dia nak beryoga pun dia akan bangun waktu pagi dia kan, sebelum matahari terbit pun dia memang dah bangkit dah, memang dia pun tahu itu adalah waktu yang memang waktu mana fitrahnya lah waktu tu untuk kita merapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya kita Islam, memang kita bangun tu kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi mungkin saya nak share juga, dalam Al-Quran bila Allah sebut tentang malam ni kan, dia ada dua saya nak kata mustaqat lah, ataupun dua dia punya word yang digunakan. Satu lain, satu lagi lailatun. Jadi bila kita lihat dalam Al-Quran dia sebut tentang malam ini ada 92 kali diulang kalimah malam ini. Daripada 92 kali ini hanya 8 kali sahaja disebut dalam frasa lailatun. Jadi saya pun malam tadi tu saya pun cubalah tengok kan, kenapa lailatun kan, kenapa yang lain tu lain je, tapi yang ni lailatun, especially yang berkaitan dengan tuntutan tidur. Tuntutan tidur ni memang digunakan kalimah lailun. Jadi bila saya lihat sebenarnya ada perbezaan di antara lain dengan lailatun. Lain adalah sebahagian malam sahaja, manakala lailatun adalah sepanjang malam. Sebab tu kalau kita buka Al-Quran, kita baca ayat tentang Lailatul Qadar kan, kalau bahasa bulan Ramadan Lailatul Qadar, orang selalu tanya kan, Lailatul Qadar tu bila malam tu, separuh malam ke kan? Dan ulama kata Lailatul Qadar itu dia sepanjang malam, bermula daripada maghrib dah Lailatul Qadar ni sampai matla'il fajr besok tu kan, terbit matahari. Lailatul itu sepanjang malam daripada maghrib sampailah pagi besok. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Rasulullah diangkat Isra dalam peristiwa Isra Mi'raj kan, dalam surah Isra apabila Allah kata dalam surah itu Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan. Bila kata lail ini maknanya ulama kata Mi'raj Rasulullah dia bukan sepanjang malam, dia sebahagian malam. Maknanya dia bukan daripada sepanjang malam daripada maghrib sampai besok dia, tidak. Lain tu adalah sebahagian. Jadi maknanya bila Allah tuntut kita supaya kita tidur dan digunakan perasa lailun itu, bermakna kata tidur itu maknanya bukanlah tidur itu daripada lepas isyak tu, tidur maknanya 9 tu sampai besok. Kalau ikutkan dari segi dia lah, kalau nak Allah tuntut begini, mesti Allah guna perkataan lailatun. Lailatun malam. Sebab perkataan lailatun yang diungkap dalam Al-Quran ada 8 kali. Yang mana 8 kali itu sebahagiannya Allah disebut kepada Lailatul Qadar. Lailatul Mubarakah dalam ayat lain surah lain, Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah itu pun dia merujuk kepada Lailatul Qadar. Manakala dalam ayat yang lain pun Lailatul itu bila Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam supaya dia pergi bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 malam kan. 40 malam keluar. Bila maknanya sepanjang tempoh tu memang munajat Nabi Musa alaihi salam 40. Sebab tu digunakan lailatun. Tapi kalau word yang berkaitan tentang tuntutan kita supaya tidur memang dengan lain. Dan lain ini subhanallah lah maknanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ni dia single word dia, kalau kita kaji dari segi bahasa, kalau kita kaji dia punya tafsir ulama-ulama punya pandangan, memang di sana ada banyak yang boleh kita teruskan lagi kajian. Seperti Dr. Faizul cakap tadi, bolehlah kita buka. Dan satu lagi kan, kalau ada masa kalau saya nak cerita, ada satu kajian yang saya baca tentang terapi tahajud. Bagaimana kajian ini dibuat di Indonesia kan, Indonesia, bagaimana kita nak lihat adakah orang yang bertahajud semuanya akan memberikan kebaikan kepada orang tu. Jadi buat
kajian ni macam kajian medical science lah. Dia ada control group, experimental group. Lepas tu dia akan ambil darah, dia akan tengok level cortisol dalam responden dia, sama ada adakah semua hormon kortisol itu menurun ke kan. Jadi apabila dia buat kajian ini, memang dia kata cabarannya awal tu ramai lah. Dah sampai hujung tu yang mana banyak yang tarik diri lah daripada jadi responden ni kan. Tapi apa pun dia punya dapatan dia, sebahagian daripada kelompok yang menunaikan solat tahajud ni, memang hormon kortisol dia menurun. Manakala ada sebahagian lain makin meningkat. Kita pelik apa pasal tidak meningkat kan. Patutnya bila dah tahajud ni maknanya Masya Allah lah kan. Mampu lah. Macam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran kan. Tapi apa pasal pula ada sebahagian ni kan dia jadi meningkat dia punya hormon kortisol tu pun. Hormon kortisol ni kan. Jadi dia buat lagi, sambung lagi kajian dia kan. Maknanya dia buat fenomenologi apa, kes lah kan. Dia kaji, dia tanya, dia tengah jual kan yang mana ni. Akhir sekali dia dapati yang mana kortisol meningkat ni, dia buatlah keadaan stres. Stres tu maksud dia dia nak cakap dengan orang, aku tahajud, malamnya aku tahajud. Maknanya dia buat itu, parameter ikhlas sangat memainkan peranan penting. Maknanya kalau dia tahajud, tapi tahajud dia tu bukan kerana Allah semata-mata, tapi nak tunjuk ke orang, nak riak ataupun tahajud kan, kau tahajud ke tak? Maknanya di sana bila parameter ikhlas tu dia lari daripada keikhlasan ni, dekat situ sebenarnya dia akan jadi stres bila dia mengerjakan tahajud. Maknanya tahajud dia bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana perkara-perkara yang lain. Dan kalau kita lihat amalan para ulama yang lepas, kebanyakan mereka bertahajud tapi tenang kan hidup dia. Jadi tenang tu maknanya dia menunjukkan bahawa dia tak stres. Jadi maknanya dia bergantung kepada keikhlasan seseorang apabila kita mengerjakan sesuatu itu. Maknanya di situlah yang akan menjadi parameter yang sebenar. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Dr. Rabiatul. Kita ada soalan lagi ke? Saya ada soalan. Berkenaan dengan kita punya sleep cycle tadi tu kan, dan our circadian rhythm tu lah, ada sebabnya kenapa belah pagi tu kalau tengok pada circadian rhythm tu very productive and then dia menurun di tengah hari semua tu. Saya cuma nak tanyalah pandangan panel berkenaan dengan tadi kita cakap pasal waktu tidur yang sesuai, malam ke siang ke 6 jam, 8 jam kan. Bagaimana pula kalau kita ambil daripada info yang pasal circadian rhythm yang kita dah ada, yang memang dah macam ingrained in our body ni, kaitan dia dengan waktu yang sesuai untuk kita melakukan aktiviti fizikal macam exercise tu. Sebab ini berdasarkan pengalaman jugalah dan daripada kawan-kawan jugalah yang saya tahu, ada yang boleh exercise waktu pagi, ada yang rasakan dia boleh exercise waktu malam macam cycling malam-malam. So mungkin Dr. Kumasura boleh bagi pandangan sikit ke? Okay, exercise ni memang sebab kita dah 24 hour society, gym pun dah buka sampai, kadang ada gym yang sampai 24 hour gym pun ada. Baru berkayuh sampai pagi. Jadi yalah kita tengok kadang jenis-jenis exercise dan apa yang kita nak achieve lah dalam kita punya fitness goal kita tu apa kan. Dalam kita buat dalam satu hari tu mungkin kena tengok satu waktu yang sesuai, sebab memang pagi waktu bekerja. Jadi macam mana you nak slot in pergi gym apa semua kan. Tapi katakan hari yang tak kerja kan, ada orang exercise pada waktu pagi untuk benefit yang tertentu lah. Contohnya waktu pagi bila kita bangun pagi, kita punya blood sugar low sebab kita memang puasa, waktu tidur kita tak makan kan. Jadi waktu tengah blood sugar low tu, kalau kita hit the gym atau kita pergi exercise, bangun tak makan, since kita perlukan gula untuk fuel kita punya energy throughout the day. Jadi bila kita exercise masa ni, dia akan gunakan selain daripada gula lah, maksudnya dia akan burn more
fat lah waktu ni. So kalau kita nak lose weight, waktu pagi ni waktu yang paling ideal untuk buat exercise actually. Tapi janganlah strenuous sampai you hypo kan, you pengsan. Maksudnya you sendiri tahu badan you macam mana kan. Jadi kalau macam setengah orang dia buat exercise yang boleh boost dia punya mood. Sebab bila waktu pagi ni kita exercise, kadang-kadang yoga, bangun pagi lepas subuh tu kita exercise ataupun before that kita exercise, buat yoga. Saya ada seorang kawan yang memang dia bangun awal pagi dan dia buat yoga. And the next day dia memang ceria sepanjang hari. Dia kata the effect last long day. Dia kata all day dia punya effect mood dia punya boost, dia punya mood tu dengan yoga tu sepanjang hari dia rasa happy lah basically kan. So kalau kita buat exercise sepanjang pagi, waktu pagi kita rasa exercise ni dia akan releasekan hormon endorphin dia jadi suka lah kan. Jadi effect dia last all day. Okay. Dan buat waktu pagi ni pun boleh apa benda yang kita buat waktu pagi ni selalunya kalau bukan selain daripada exercise lah, dia akan keep kita kepada kita punya rutin lah kan. Benda yang kita buat early morning selalunya benda tu kita akan fix. Maksudnya setiap hari, setiap pagi kita memang akan buat benda tu. Kalau kita buat di awal pagi selalunya. Sebab kalau kita buat ni dekat ujung-ujung, maksudnya aku balik kerja sekejap lagi aku nak jogging lah. Ada tasik kat depan rumah ni. Dia tak akan jadi. Sebabnya waktu tu dah penat. Kalau anak-anak pun dah ada. Jadi benda tu jadi tak jadilah kan. Jadi kalau buat early morning exercise ni mungkin kita boleh keep to the routine lah. Okay. Lepas tu ada juga tanya saya macam mana boleh tak saya nak exercise waktu malam, waktu tu je yang saya free kan. Saya buat exercise kat gym waktu malam. Boleh. Tapi exercise macam kita late evening punya exercise sebenarnya ada juga dia punya benefit dia, especially kalau macam exercise yang melibatkan pergerakan yang banyak. Sebab waktu pagi kita punya body temperature tak warm up lagi kita tengah slow kan, body temperature kita masih rendah lagi. Tapi towards the day, bila kita dah banyak bergerak, jadi kalau kita nak buat exercise yang melibatkan pergerakan macam apa? Contoh apa? Zumba ke kan? Pusing-pusing sana kan? So sebenarnya kita punya kita less encounter with injury lah. Kalau kita buat exercise, that kind of exercise in the later time of the day, evening ataupun afternoon. So kalau waktu ni macam athlete sometimes time ni memang dia orang akan perform the best sebab dia boleh sprint faster, dia boleh dia performance dia kat sini lah peak lah. Sebab tu kadang-kadang kat Olympic kadang-kadang memang dia time dia waktu ni kan. Yalah macam tu lah. So it depends lah you enjoy waktu mana dan apa goal yang you nak achieve lah for the exercise. Tapi yang penting kalau nak exercise waktu malam, jangan buat sejam sebelum tidur. Sebab memang dia akan lambatkan fasa tidur tu lah. Sebab body nak recover, body temperature nak start to go down. Dan jangan buat intense exercise. HIIT contohnya, HIIT jangan buat disuggest dan disarankan buat moderate types of exercise. Cycling tapi tak intense sangat, jogging, brisk walking, yoga lagi bagus sebenarnya. You masuk fasa relaxation, your body pun tengah calming down, ready untuk sleep. Itu yang itu yang sebenarnya depends pada kita punya goals dan juga ni lah. Daripada saya. Okay, terima kasih. Kita ada, saya ada satu soalan untuk Dr. Robiatul. Tadi doktor ada cakap berkenaan yang tidur juga dianggap sebagai mati kecil. Right. So saya just nak tahulah out of curiosity kan, masa kita tidur tu, malam tu, bagaimana dengan keadaan roh kita? Sebab ada pandangan yang mengatakan roh kita boleh berjalan-jalan ke, saya tak tahu ada yang berpandangan macam tu. Macam mana dengan status roh kita masa tu? Terima kasih kepada Dr. Riza. Wallahualam saya pun tak tahu sebab ni satu kajian yang saya pun pasti juga lah, bukan fokus tentang keadaan ini kan. Jawapannya macam dalam Al-Quran sebut kan, bila ada orang tanya dalam ayat Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maknanya mereka bertanyakan kamu wahai Muhammad tentang roh. Dan katakan roh itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak aku berikan kepada kamu ilmu tentang roh itu melainkan sedikit sahaja.
Jadi kalau nak kita lanjut pun tentang roh ni, memang dia satu benda yang kalau saya baca dalam kajian-kajian sains, dia memang tak tahu kan jawapan. Sebab tu dalam tu dia ada deep sleep, dia ada REM, dia ada ni kan. Dan tengok dari segi gelombang otak waktu tidur, dia macam berjaga juga. Tak ada. Bukannya maknanya bila kita tidur tu, memang dalam Al-Quran dia kata mati kecil. Mati kecil tu dia bermaksud bahawa tubuh kita berhenti pergerakan. Pergerakan ni maknanya fizikal kita lah, kita tak bergerak. Kita memang matikan. Macam tu lah dah mati kan. Sebab tu dalam Al-Quran bila Allah kata tentang mati tu, Allah kata Allah matikan kamu waktu tidur, ada sebahagiannya yang Allah terus matikan. Maknanya dia terus matilah. Dan sebahagiannya yang Allah pegang roh dia. Maknanya Allah pegang roh dia, maknanya dia ni belum lagi dimatikan dan akan dibalikkan semula kepada jasadnya bila dia bangun pagi besok. Tapi kemana rohnya, wallahualam. Itu merupakan satu misteri yang memang kita pun subhanallah di sana. Maknanya dekat sana kita nak nyatakan bahawa betapa besarnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanya tahu pun kalau kita kerja pun dia kalau mimpi tu dia punya gelombang dia tak apa, dia tentu kan gelombang orang yang berjaga kan. Mana dia kena kejar dengan harimau, dia berlari kan. Maknanya dia punya gelombang otak dia gelombangnya beta kan. Gelombang yang maknanya gelombang sedar lah. Gelombang sedar. Jadi maknanya dia macam aktiviti kita seharian. Dan bila kita bangkit balik bangun tu, memang rasa dia kan, memang terasa sangatlah dia punya kelebihan tu. Tapi nak bisa lebih lanjut, memang wallahualam saya tak tahu. Cuma itulah yang dinyatakan mati kecil itu adalah tubuh kita berhenti pergerakannya dalam tidur. Mungkin orang yang dia tajuk ni ada dia salah, bukan saya punya yang saya tak pergi lebih dalam lagi. Allah, subhanallah. Okey, terima kasih Dr. Rose. Saya just nak boleh saya komen sikit tak? Sikit je. Ya. Boleh. First, saya rasa menarik ya. Thank you very much for the talk lah. Bagi dua-dua speaker, it's very balanced dari segi dalil dan juga dari segi fakta sains. So honestly, saya rasa the whole story is about discipline, it's about limitation, ada had dalam kehidupan, and also being optimize ourselves to follow the sunnah of Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah macam kalau tadi tu, kalau kita ambil pendapat saintis, kalau kita buat sesuatu pun walaupun ianya perkara yang baik, kalau dia melebihi daripada had kapasiti yang badan mampu ataupun yang sesuai, maka dia memudaratkan. Dalam masa yang sama, ada pakar kita daripada fakulti, daripada pengajian Islam menyatakan bahawa perkara yang dibuat perlulah dilihat daripada konteks sunnah secara keseluruhannya. Dari segi kefahaman daripada teks, dalil. I'm so interested with the definition of lail and lailatun. I think pertama kali saya dengar. Terima kasih banyak. A very good one. Jadi kalau dirangkumkan semua ni jadi satu bentuk discussion yang menarik, yang berfakta daripada kedua-dua pihak untuk membincangkan cara lifestyle Islam following the sunnah of Rasulullah SAW. Ada limitation dia, ada keseimbangan dia, ada panduan dia. I think it's going to be very very fantastic. Jadi saya rasa maybe I boleh simpan lah this topic sebab dia benda yang selalu dibuat hari-hari. Cuma cara tak betul. Ya, saya ambil maklum. Terima kasih banyak. Ya, saya pun juga terima kasih juga lah kepada panel kita. Betul, saya pun setuju dengan Dr. Mahzan pasal yang the word dalam bahasa dalam Al-Quran tu lail dan lailatun tu ya. Satu info yang sangat-sangat baguslah. Kita ada apa-apa persoalan lagi ke daripada peserta?
Saya ada satu lagi. Mungkin panel kita tadi saya dengar kotak siap saya daripada Dr. Rabiatul berkenaan cerita Rasulullah yang one of the tips dia untuk bangun tidur tengah malam tu pasang tali ya, Dr. Rabiatul. Betul ke yang saya dengar tadi tu? Kalau yang pasang tadi tu isteri Rasulullah. isteri Rasulullah. Nama dia, saya tak ingatlah nama dia siapa, ada salah seorang daripada isteri Rasulullah. Okey. Mereka ni kan isteri Rasulullah ni memang semuanya fastabiqul khairat. Maknanya dia tahu kepentingan kemuliaan tahajud tu sampai kalau saya katakanlah kalau saya salah saya sebut, maknanya seolah-olah macam dia keinginan dia nak buat apa yang Rasulullah suruh tu sampai dia seolah-olah macam ada sikit elemen nak ke diri. Sampai dah mengantuk sangat, tak larat sangat nak buat, tapi dia gantung, maknanya dia letakkan tali supaya dia dapat memegang tali tu dan menunaikan tahajud. Tetapi itu ditegur oleh Rasulullah, maknanya kita tak boleh ekstrim dalam ekstrim keterlaluan dalam menunaikan apa yang diajarkan oleh Islam. Sebab memang dalam Al-Quran memang Allah kata tahajud tu bagus kan. Memang Rasulullah pun amalkan tahajud sampai bengkak-bengkak kaki kan. Dan apabila isteri Rasulullah buat begitu, ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah kata kalau dah ngantuk tidur, bila dah segar bangunlah balik diam. Maknanya jalan kebaikan tu dia sangat banyak, bukan jalan kebaikan tu jalan. Jalan kebaikan adalah dalam kita. Jalan kebaikan dalam banyak kan kita bantu orang dan sebagainya. Jadi tak boleh satu jalan, kita lagi banyak lagi jalan-jalan yang lain yang kita boleh kita dapat meraih pahala dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting kat sini jangan terlalu ekstrim. Sebab hanya ekstrim ini jugalah yang menyebabkan bangsa Nasrani dikategorikan sebagai orang sesat. Kan? Kita ekstrim dalam Allah. Ta'asub ekstrim, ekstrim dakwah, maknanya ekstrim terlalu ekstrim dengan nakkan dapat redha Allah sampai tak kahwin, hidup hujung-hujung pakai baju kasar-kasar, kemudian diharamkan makanan-makanan tertentu, sedangkan ajaran Nabi Isa alaihi salam tak suruh pun macam tu. Jadi larangan ekstrim ini juga ada juga yang berlaku peristiwa pada zaman Rasulullah. Rasulullah tegur bila ada sahabat Rasulullah dia kata aku tak nak kahwin sebab aku tengok Rasulullah ni malam ni tak tidur, dia ibadat banyak apa semua. Lainlah Rasulullah. Kita ni manusia jahil, jadi tak payahlah kita tak payah kahwin. Kawan seorang lagi kata tak apa, kita tak mau makan daging ni naik kacang buat, kita tak nak ambil daging. Lepas tu seorang lagi tak apa, aku tak nak makan kan, aku nak puasa sepanjang hari. Bila sampai kepada Rasulullah marah kan. Rasulullah kata aku solat, aku tidur juga. Aku ibadat, tapi aku kahwin juga. Aku makan. Lepas tu ending dia kata apa, siapa ikut sunnah aku dia ada daripada aku, siapa yang tak ikut sunnah aku dia bukan daripada golonganku. Jadi kita faham lah terlalu ekstrim dalam menunaikan ibadat tu tidak disiplin. Betul. Ya, saya setujulah dengan Dr. Rabiatul. Dan sebab kita berbincang pasal untuk bangun malam ni kan, mungkinlah daripada panel kita boleh berkongsilah tips untuk berkenaan dengan ataupun pengalaman lah pasal untuk bangun, untuk membolehkan kita bangun malam dan juga untuk dapatkan tidur yang cukup lah. Mungkin panel kita boleh kongsi tips-tips yang diamalkan. Saya tidur terganggu ni sebab ada baby. Dia dalam perut saya every 2 hour dia kejar. Tapi tips macam mana dia sebenarnya berbalik kepada satu, kita kena tahu kita ni chronotype kita lah, jenis kita ni macam mana. Kita ni evening person ke atau kita ni jenis morning person ke ataupun night person lah. Tapi saya rasa kat sini kebanyakannya mungkin average lah, yang maksudnya yang biasa-biasa je, yang memang waktu tidur kita tu memang kita pukul 10 kita dah snooze masuk tidur lah kan, and then waktu pagi kita bangun. So tipsnya sebenarnya
berbalik kepada kita punya disiplin. Okay, dah kita tahu waktu tidur pukul berapa yang kita nak kena masuk tidur. Jadi kena develop rutin yang memang nak menghala ke waktu tidur lah. Kalau macam waktu malam tu memang kita dim the light. Macam saya memang akan dimkan lampu bilik. Jadi memang waktu malam saya takkan buat kerja lah. Kalau boleh lah saya takkan buka lampu yang Kalimantan. Lampu Kalimantan ni sebenarnya dia sangat stimulan. Dia boleh naikkan kita punya heart rate dan memang akan keep kita punya heart rate tu memang elevated. Kadang-kadang kalau macam kita suluh lampu tu ke kita punya mata tu, terus heart rate kita naik kan. Jadi lampu Kalimantan ni berapa ribu dia punya intensity tu kan. Jadi memang kena dimkan lampu tu dan dalam fasa nak tidur lah. Dimkan lampu semua bilik. Mungkin kat bawah saja buka lampu. And then mungkin ada rutin sebelum kita tidur apa yang kita buat. Kita tak tengok gadget dah lah. Sebab benda tu memang akan input blue light tu pun stimulan sebenarnya. Dia akan 2 jam sebelum tidur kalau kita memang menghadap, memang kita lambat lah fasa kita nak tidur tu. Dia akan melambatkan fasa tidur kita. Okay? Jadi kita nak lena tu lambat. Dan mungkin masa kita tidur pun kita akan terbangun banyak kali. Kalau kita pakai Fitbit ke apa kan, dia ada sleep punya ni kan. Kita boleh tengok kita punya REM dengan non-REM kita dan kita punya restlessness tu berapa banyak. Jadi kita sini boleh monitor lah tidur cycle kita macam mana kan. Dan kita boleh relate dengan aktiviti kita di siang hari, apa yang kita buat ataupun aktiviti kita sebelum kita tidur tu, apa yang kita buat yang menyebabkan kita dapat restless banyak waktu tidur. Itu pun penting juga untuk untuk kita dapat tidur yang nyenyak lah, optimum. Atau mungkin setengah orang dia macam tadi lah, mungkin dia akan pergi exercise sekejap kan, tapi jangan buat sejam sebelum tidur, atau mungkin akan mandi, warm bath. Banyaklah rutin sebenarnya, kena develop rutin. Tapi yang penting avoid stimulan, caffeine. Jangan ambil waktu tu dah. Waktu malam kita start pergi minum memang lambatlah kita nak tidur dan kita mungkin akan restless dan tak nyenyak. Dan satu lagi yang saya nak tekankan, kalau boleh tidur gelap. Bilik memang total darkness kalau boleh. Sebab kita nak memaksimumkan waktu, kita nak mengoptimalkan rehat kita. Sebab ada input lampu jalan pun, sebenarnya lampu kat jalan tu pun dia memang akan bagi impact kepada kita punya melatonin secretion. Sebab melatonin ni dia memang sangat sensitif pada cahaya. Jadi gadget, lampu dan langsir, kalau boleh memang langsir yang memang cahaya lah. Memang dia yang tebal tu, bukan langsir nipis-nipis supaya lampu jalan tu dia masuk. Dan nak cakap betapa sensitifnya light ini kepada kita punya circadian rhythm. Dalam masa saya tengah buat kajian tu, bilik gelap yang saya letak tikus-tikus saya tu, even dia punya lampu daripada switch lampu tu, switch kan, ada lampu kat tepi tu kan, itu pun saya memang kena plaster. Tak boleh, memang dia sangat sensitif. Jadi memang kena gelap segelap-gelapnya lah. Itulah kita ikut sunnah kan, gelap. Kecuali lampu natural iaitu cahaya bulan lah kalau ada sikit kan. Itulah. Itu tips daripada saya. Dr. Kumasra, just nak tanya, out of curiosity, your kajian yang tikus-tikus tu dia ada efek pada pembesaran juga ke? Bila buat dalam bilik gelap dan bilik bercahaya tu? Pembesaran maksudnya? The rats atau the mice tu. Maksudnya dari segi dia punya ada yang besar, ada yang kecil ke? Yelah, dia membesar secara normal ke tak ke? Kalau macam yang tu perlukan tempoh kajian yang panjang lah nak tengok dia tu kan. Tapi sepanjang saya buat kajian tu memang tikus tu adalah yang adult punya tikus. Saya tak buat yang baby punya tikus. Yang adult punya tikus. Jadi kecil besar tu saya boleh translatekan as obese lah sebenarnya. Kalau dia punya tikus saya ni, saya modelkan seperti bekerja shift, macam orang bekerja shift. Jadi saya shiftkan dia punya light dark cycle tu. Pakai timer lah. Jadi tikus yang memang bekerja shift kan, memang dia akan ada increase in body weight. So dia membesar, badan dia besar yang lain lah. Yang lain tu normal group memang normal lah, day worker ataupun biasa kan. Jadi yang tikus yang dikerja shift kan, ni dalam tempoh 3 bulan body weight mereka increase dan dia orang punya blood glucose pun meningkat higher lah daripada ni. Jadi dia orang pun ada borderline. So, memang ada kesan. Agak merisaukan lah kalau macam tu lah.
Betul-betul. Ada kajian baru-baru ni yang 47,000 wanita di 50 negara Amerika dengan Puerto Rico tak silap. Tidur dengan lampu terbuka. Increase risk for obesity. Ini saya mungkin public health ada share kot dulu. Ada poster dia lah. So tidur dengan lampu terbuka increase risk for obesity. So itulah, kena gelap lah. Okey. Terima kasih Dr. Robiatul. Ada tips-tips yang boleh dikongsikan? Kalau nak kata tips tu, kalau saya ni, kalau tips tu secara tips je lah. Cuma yang penting lah bagi saya kan, sebenarnya tidur malam ni, tidur mana kita ikut kita punya biological ni, sebenarnya kita kena faham dia adalah perintah Allah. Jadi kadang-kadang kalau macam kita tidur lewat kan, kita melanggar. Kalau saya sampai kena cakap dengan diri saya ni, kalau kau tidur lewat ni kita melanggar perintah Allah ni. Melainkanlah kalau kita buat sesuatu yang kita punya niat kita memang lillahi ta'ala tu, memang ada di luar daripada kapasiti sains nak kaji. Tapi kalau tu kan, kalau macam kita tidur malam kan, makan ke nak buat sesuatu kan, sampai kita cakap tadi malam ni Allah jadikan perintahnya untuk kita tidur. Maksudnya kalau aku buat, aku ikut perintah Allah dan aku akan jadi pahala. Kalau aku tak buat, maknanya dengan keadaan tak buat tu, kita buat benda lain yang benda-benda yang bukanlah benda yang kita dapat pahala pun. Maknanya dekat situ kita kena selalulah mendapat kesedaran macam ni. Bila dapat kesedaran, kita rasa sebenarnya ini waktu tidur, waktu siang jaga. Maknanya kena relate kan, sebab suruhan tidur ni suruhan Allah. Jadi bila apa yang Allah suruh, kadang-kadang syaitan tu dia jahat. Dia jahat. Jadi dia kata, buat TV, jomlah berjaya, jomlah makan. Jadi banyak dia punya godaan-godaan dia. Dan Dr. Masyurah pun cakap dalam buku tu, yang pasal tikus kan, bila dia bagi makan waktu malam ni kan, dia punya saiz dia lebih besar berbanding dengan dia makan pada waktu yang tak sepatutnya. Macam kita lah makan mamak waktu malam. Sebenarnya dia akan mengganggu metabolism sebab badan tengah rehat, tapi kita bagi conflicting signal pada body clock kita. Jadi in the long time memang body weight kita boleh naik dan kita akan dapatlah impact glucose yang over time memang akan begitu. Okay. Jadi itulah maknanya menyedari bahawa kesimpan tidur waktu malam yang untuk bangun tu, kita kena menyedari bahawa itu adalah tuntutan perintah Allah. Jadi, seperti mana kita akur perintah solat, seperti mana kita akur dengan perintah-perintah yang lain, maksud perintah untuk tidur pun adalah perintah daripada Allah. Dan of course lah, gangguan-gangguan tu kita kena manage lah. Gangguan-gangguan tu pun bila kita nak ikut perintah Allah, memang ada gangguan. Bila gangguan tu kita follow, maknanya banyaklah benda-benda terbabas kan. Jadi wallahualam lah. Jadi setakat kita je. Okey. Terima kasih kepada ahli panel kita. Saya just nak buka kalau kita punya peserta ada apa-apa soalan ataupun sharing yang akhir. Assalamualaikum. Salam. Saya mungkin ada satu soalan ni lah, sebab saya tengok satu trend juga di kalangan generasi muda ni, dia tidur dengan pasang headphone kan. Lagu ke apa ke. So yang tu macam mana tu? Okey Prof. Ahli panel mungkin boleh bagi pandangan. Trend atau Bila tidur tadi ada tips tidur ikut sunnah Rasulullah kan, yang tidur dalam keadaan sunyi. Jadi memang gangguan lah, itu adalah satu bentuk gangguan. Selain daripada kehadiran cahaya, Prof, gangguan bising itu pun sebenarnya adalah satu bentuk stimulan yang memang boleh mengganggu fasa tidur dia. Jadi dia lambat nak fall into sleep. Dia akan shift fasa tidur dia lah, and the next morning dia akan bangun lambat lah sebab dia akan mengganggu fasa tidur. Mungkin panel boleh bagi pandangan jugalah, sebab following from that ada juga yang jenis yang mungkin dia nak kesukaran untuk tidur, dan salah satu cara dia disuggest untuk dengar muzik-muzik yang
dikatakan slow tempo kot rasanya. So macam mana tu? Boleh bagi pandangan. Itu pun ada juga studies yang sometimes waktu belajar kan boleh buka music yang akan induce alpha punya wave kan, yang macam menenangkan, macam meditation mode lah. Itu sebenarnya boleh membantu. Tapi kalau music yang memang very high pitch kan, memang noise music kan, yang memang heavy metal punya tu, memang totally different punya wave lah yang akan terhasil. Dan memang ada bukti boleh teruskan fokus masa study. Jadi memang ada yang ataupun boleh membantu untuk fall asleep lah, menenangkan. So I guess kan buka ayat Quran pun sama kan. Ya. So rasanya again kalau kita tengok praktis Rasulullah waktu tidur dia baca ada doa-doa kan. Ya. Baca muawwizatain, maknanya itulah dia punya setup dia kan. Yang mana kalau kita lihat waktu tidur tu kita sebenarnya sedang berinteraksi dengan unconscious mind kita kan, dalam keadaan para sedar kan. Jadi bila kita tidur dengan benda-benda yang baik, maka ketika bangun tidur mood kita pun akan jadi mood baik. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan mood kita tengah menyampang orang kan, jadi bangun pagi tu pun dia akan effect kita punya emosi kita. Lepas tu muka dia juga yang terpampang kan waktu bangun tidur pun. Bila kita menyampang kat orang tu, maknanya bangun pagi tu memang muka dia keluar kan. Jadi kita tak langsung dia mengganggu mood kita sepanjang hari. Jadi itu yang disarankan dalam Islam, waktu tidur kita zikrullah, kita baca benda-benda yang baik, sebab zikrullah tu pun dia seperti terapi. Dan dia bukan sekadar terapi, tetapi dia juga dapat membantu kita daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Jadi maknanya kita selamat dari segi zahir dan selamat dari segi batin, dan kita juga mendapat pahala atas keseluruhan anjuran yang dibuat oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Kita ada soalan lagi ke daripada peserta? Sebelum saya rumuskan. Okey, kalau dah tak ada apa-apa soalan atau cadangan, saya cuma nak ucap terima kasih banyak-banyaklah pada panel kita hari ini, Dr. Robiatul dan Dr. Kumasura, dan juga peserta kita pada hari ini yang bersama-sama dengan kita daripada awal sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak kerana menyertai syarahan Sains Islam kami daripada ISI. So apa yang saya dapat rumuskan bahawa betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tu untuk kita lihat untuk dia merancang dan untuk adakan siang dan malam, waktu dalam masa untuk kita lah sebagai manusia within that 24 hours tu, yang selari dengan aktiviti seharian alam sejagat lah, be it humans ataupun tumbuhan macam pokok semalu tadi, dan juga haiwan lah, sampai sekecil-kecil serangga lah. Dan yelah, daripada perkongsian kita pada hari ini menunjukkan bahawa ada sebabnya daripada segi saintifik juga dari segi Islamiknya, kenapa kita manusia disarankan untuk waktu malam adalah waktu untuk tidur, dan waktu siang adalah waktu untuk kita berjaga dan mencari rezeki, insyaAllah, dan bekerja mencari rezeki. Dan macam Dr. Roberto tadi cakap berkenaan, dan ianya adalah kita berpandangan bahawa ianya juga adalah sebahagian daripada tuntutan Allah SWT. Dan menarik juga perkongsian daripada Dr. Kumasura tadi berkenaan dengan your own research looking into the shift workers tu, using the MICE models tu. Saya rasa ianya adalah satu cabang research yang sebenarnya dia punya kaitan dia adalah sangat besar, sebab shift workers tu boleh melibatkan polisi kerajaan juga, because referring to doctors, nurses, pekerja kilang kan. Dia adalah macam, bagi pandangan saya lah, kerajaan seharusnya juga on board, taking into account of the
cabaran of these shift workers ni lah yang boleh impact dia kepada sleep cycle diorang dan wake cycle diorang adalah kepada penyakit-penyakit lah macam NCD tadi kan. Okay. Dan saya rasakan apa-apa pun macam panel kita Dr. Roberto cakap tadi, interestingly pasal kajian yang terapi tahajud oleh Indonesia punya group tu kan, saya rasa daripada perkongsian research tu saya rasa apa-apa pun kita berbalik pada niat lah. Ini saya punya perkongsian jugalah untuk kita, niat kita untuk nak bangun malam, niat kita untuk tidur untuk apa, macam Dr. Roberto kata tadi, jangan tidur dalam keadaan marah atau menyampahkan orang. Okay, so InsyaAllah semoga perkongsian kita pada pagi ini mendapat keberkatan dan memberi kebaikan lah pada semua yang hadir. Dan sesungguhnya yang kami daripada SM minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan dan ingin berterima kasih lah pada panel kita dan juga peserta pada hari ini. Just nak bagi tahu, jangan lupa isikan borang kehadiran dan kita akan share our recording di our ISI Facebook page. So terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.